Okey. Selamat tengah hari dan salam sejahtera. Tiba sihat tak? Sehat. Semak Tiba hari ni. Tu siapa belakang adik? Siapa tu? Adik. Oh, adik. Adik umur berapa? Adik darjah berapa? Oh, 6 tahun baru. Tadika. Okey, tak apa. Kita nak start kelas. Nampak tak? Nampak. Sekejap, cikgu nak present screen. Tak nampak lagi ni. Cikgu tak tunjuk lagi. Secara semi manual. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Okey, sekarang kelas kita akan mula. Sekejap. Cikgu nak. Okey, Waalaikumsalam. Ya. Ada berapa orang student? Seorang. Okay. Rakam nanti hantar kat GC. Okey, Ustaz. Saya dah rakam ni. Okey, teruskan. Okey, Ustaz. Sekejap, saya nak. Okey, Tifa, nampak tak? Nampak tak skrin cikgu? Nampak. Okey. Cikgu nak buka ni. Okey. Sekejap. Okey, nampak Okey. Selamat tengah hari dan salam sejahtera. Hari ni kita akan teruskan kelas kita pada minggu lepas. Kita dah belajar kan sedikit pasal amalan rajin dalam hidup bermasyarakat. Jadi sekarang kita akan teruskan kelas kita pada hari ini. Okey, sebelum kita teruskan, kita akan tengok video. Boleh tak? Nampak tak video ni? Tifa, nampak tak? Nampak. Okay. Tak start lagi. Nanti tengok tengok betul-betul video yang cikgu tunjuk ni. Okey. Okey. Habis dah. Okey. Cikgu nak tanya, apa yang kamu dapat lihat berdasarkan video tersebut? Tifa, apa yang kamu dapat lihat tadi? Tadi dalam video tu ada apa?
Gambar apa tadi? Hilang. Gambar kilang. Gambar sebenarnya kilang tu menunjukkan bahawa ada pencemaran, betul tak? Dia buang sisa-sisa kilang dekat dekat sungai, jadi berlaku pencemaran sungai. Bukan pencemaran sungai je ada dalam video tu, ada pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran banyak alam sekitar. Jadi cikgu nak tanya, apa perasaan kamu bila kamu lihat video ni? Apa perasaan kamu bila kamu lihat banyak pencemaran berlaku, contohnya sampah sarak merata, air sungai tercemar, apa perasaan kamu? Sedih. Sedih, betul, sedih. Sebab orang kat masyarakat kat situ tak jaga kebersihan, dia tak amalkan sikap rajin, jadi berlaku pencemaran dekat tempat tersebut. Jadi ni boleh menimbulkan perasaan sedih lah dekat diri kita kan, betul tak? Bila kita tengok Allah, kita tengok persekitaran kita ni semua tak bersih, kotor, lepas tu air pula tercemar, jadi tak sedap lah mata kita memandang. Okay, jadi sekarang berdasarkan video kita tersebut, kita dapat lihat bahawa jadi berdasarkan video tersebut, tajuk kita pada hari ini ialah amalan rajin amat penting dalam hidup bermasyarakat. Jadi kita sambung lagi pada topik minggu lepas, itu amalan rajin. Rajin kan cikgu dah bagi tahu rajin tu apa maksud rajin minggu lepas kan. Jadi sekarang kita akan sambung tajuk kita pada hari ini dengan aktiviti yang pertama. Okey, aktiviti yang pertama adalah tayangan gambar kesan pengabaian amalan rajin dalam masyarakat. Okey. Tadi kita dah lihat video, sekarang kita akan lihat gambar. Boleh tak? Boleh tak Tifa? Hello, Tifa ada tak? Cikgu, bau ni saya tak siap lagi cikgu. Baru ni tak siap, tak apa, nanti siap ke Boleh? Baru ni cikgu bagi kerja kan? Tak apa, nanti siap ke? Boleh? Kalau tak tahu tanya cikgu. Okey, sekarang kita akan tengok dulu gambar. Boleh? Boleh. Okey. Sekarang gambar pertama, apa yang kamu dapat lihat daripada gambar pertama? Kuman, kalau kuman apa yang akan orang tersebut, apa yang berlaku pada orang ni? Dia kuman ni buat orang tu jadi apa? Sesama. Contoh. Sesama, jadi sakit, betul tak? Betul. Jadi berdasarkan gambar pertama ni kita dapat lihat kalau amalan rajin ni orang tak amal, mungkin masyarakat tempat kita tu akan terkena penyakit, betul tak? Betul. Contohlah, ada orang tak jaga kebersihan, dia biarkan longkan dia tersumbat, lepas tu berlaku pembiakan nyamuk Aedes. Bahaya tak Aedes? Penyakit denggi, bahaya. Tiba pernah tengok tak orang kena penyakit Aedes ni? Dok. Ada tak saya pernah kena penyakit denggi? Tak ada. Tak ada lagi. Kiranya baguslah sebab tak ada tempat pembiakan nyamuk. Jadi kalau masyarakat tu dia tak rajin, dia macam tak amalkan amalan rajin ni, dia tak bersihkan tempat persekitaran, jadi mungkin akan berlaku pembiakan nyamuk Aedes dan seterusnya boleh menyebabkan penyakit. Jadi antara kesan pengabaian amalan rajin ni kita dapat lihat yang pertama akan menyebabkan penyakit. Menyebabkan berlakunya penyebaran penyakit. Bukan penyakit denggi aja, macam-macam lagi penyakit. Contohnya taun. Taun tak taun? Taun tu penyakit yang dibawa daripada lalat. Bila lalat tu kena kat diri kita, dia menjangkiti kita, boleh kena taun. Nanti akan muntah, cirit berik dan banyak lagi lah kesan dia. Okey. Ada apa-apa soalan tak untuk gambar pertama ni? Tifa, ada apa-apa soalan tak? Tak ada. Tak ada. Okey, faham tak? Tahu. Okey, jadi yang seterusnya kita akan lihat gambar seterusnya. Apa yang Tifa dapat lihat gambar seterusnya ni? Apakah kesan pengabaian amalan rajin dalam masyarakat ni? Apa yang akan berlaku kalau semua tak amal sikap rajin, tak jaga
kemudahan awal apa akan berlaku? Ni apa ni? Apa yang Tifa dapat lihat ni? Dia buat apa ni? Dia buat dia buat apa ni? Glonso ni. Dia buat apa dengan glonso ni? Kena. Dia kena. Dia rosakkan, betul tak? Ni orang panggil adalah kegiatan vandalism. Tahu tak vandalism? Tahu. Vandalism ni maksudnya dia merosakkan harta benda. Dia tidak menggunakan harta benda yang disediakan dengan baik. Jadi ni dia buat vandalism lah ni. Tengok Glonso untuk main dia pergi tolak lah, dia pergi main dengan kawan dia, main tolak-tolak, tarik. Nanti akan rosak, betul tak? Tengok bangku ni. Rosak sebab dia tak guna elok. Kuda ni pun jadi, Tifa pernah main tak kuda ni kat taman? Kuda joget-joget ni. Jadi dia, dua orang ni dia tak amalkan sikap rajin lah. Dia rosak, malah dia amalkan sikap vandalism, iaitu merosakkan harta benda. Jadi sekiranya masyarakat ni tak amalkan sikap rajin, maka berlakulah kegiatan vandalisme ni yang boleh merosakkan harta benda. Sebab masyarakat kat tempat tu dia tak jaga kemudahan yang disediakan. Contohnya taman permainan kan, kita dapat lihat sini. Kalau masyarakat tu prihatin, dia akan jaga, dia akan selalu tengok. Lepas tu kalau berlaku vandalism ni, dia akan report kepada orang berkuasa. Nampak tak? Nampak. Jadi amalan sikap rajin ni amat penting, dan jika amalan sikap rajin ni diabaikan, maka akan berlaku kerosakan harta benda. Betul? Okey. Ada apa-apa soalan tak untuk gambar ni? Ada apa-apa Tifa nak tanya tak gambar ni? Tak ada. Tak nak? Nampak je lah. Okey. Vandalism tu perbuatan apa? Perbuatan apa Tifa? Vandalism tu? Maksud vandalism? Vandalism adalah perbuatan merosakkan harta benda. Jadi vandalism tu tak elok kita amalkan, betul tak? Okey. Sekarang kita akan pergi ke gambar seterusnya, iaitu gambar terakhir kita. Gambar apa ni? Apa yang Tifa dapat lihat ni? Ada ikan. Ikan. Ada sampah, betul tak? Dapat lihat, ya Allah. Dapat lihat berdasar gambar ni banyak sampah, betul tak? Tong sampah dengan bersepahnya. Maknanya kat sini, kalau Tifa pernah lihat tak situasi ni kat tempat Tifa? Macam kat kapur Tifa ke sampah-sampah macam ni, ada tak? Ada. Jadi kat situ kita boleh lihat lah. Kalau masyarakat ni dia tak amal sikap rajin, persekitaran mereka akan tercemar, betul tak? Tengok, dia tak jaga kebersihan. Jadi banyak sampah sarap, sampai sungai pun tercemar. Macam video yang pertama kita lihat tadi lah, berlaku pencemaran persedaran, pencemaran air. Jadi kalau dia tak amal sikap rajin ni, dan kesan pengabaian sikap rajin ni akan persekitaran akan menjadi tercemar. Boleh? Boleh. Okey. Ada apa-apa soalan tak? Tak ada. Okey, tak ada. Okey, sekarang kita boleh teruskan dengan aktiviti yang kedua, itu perbincangan suai padan. Tahu tak suai padan? Aktiviti suai padan pernah tak main Tifa buat garis-garis tu? Hak ni suai ingat ni, garis ingat ni. Pernah buat tak dalam buku latihan? Ini adalah aktiviti suai padan. Jadi kita akan buat aktiviti suai padan. Okey. Ni adalah situasi, ada 4 situasi. Dan ni apa ni? Sedih, teruja, gembira, bersyukur ni apa benda? Apa ni? Ni adalah sedih, teruja, gembira, bersyukur ni apa ni? Merujuk kepada apa?
Tifa, apa? Sedih, teruja, gembira, bersyukur ni. Apa benda ni? 4 benda ni. Ni adalah pera apa? Baan. Perasaan, betul tak? Betul. Jadi 4 benda ni adalah perasaan. Okey, sekarang kita tengok situasi yang pertama. Kawan kamu, okey, baca sama-sama cikgu boleh? Ikut cikgu. Okey, boleh tak? Okey, kawan kamu Kawan kamu mengajak kamu untuk melakukan aktiviti gotong royong. Untuk melakukan aktiviti gotong royong. Okey. Jadi situasi dia kawan Tifa ni ajak Tifa buat gotong royong. Apa perasaan Tifa? Perasaan Tifa adalah apa perasaan Tifa kalau kawan Tifa ajak Tifa buat gotong royong? Mestilah perasaan Tifa teruja, betul tak? Jadi sini pergi ke sini, teruja. Tahu tak teruja tu apa? tahu. Jadi suka nak buat benda tu. Ingin rasa ingin nak buat gotong royong ni. Jadi terujalah. Sebab kalau kita buat gotong royong ni, kita boleh bersihkan alam sekitar, betul tak? Kalau persediaan kotor tu kita buat gotong royong, jadi bersihlah persediaan tu, boleh mencegah penyakit, mencegah pencemaran dan pelbagai lagi lah. Okey, sekarang kita tengok situasi yang kedua. Jom kita baca sama-sama. Okey. Keadaan kawasan kampung. Boleh tak? Okay. Keadaan tak apalah, keadaan kawasan kampung bersih dan harmoni. Maksudnya kawasan kampung tu dia bersih, tak ada sampah, bersih, sungai pun jernih. Jadi apa perasaan Tifa? Pilih, sedih, gembira, bersyukur. Gembira. Okey, kita tengok. Jawapannya adalah bersyukur. Dia lebih kurang gembira lah, tapi bersyukur ni maknanya kita, sebab keadaan tu gembira ni bila kita dapat lakukan sesuatu kan. Kalau bersyukur ni kita bersyukur dengan keadaan sekeliling kita, macam tu lah. Bersyukur ni keadaan semasa. Gembira ni apabila kita dapat melakukan, kita dapat lihat sesuatu orang buat bersama. Okey, sekarang kita tengok situasi yang ketiga. Okey, terdapat kawan kamu terkena penyakit Aedes, itu denggi akibat longkan tersumbat. Okey, apa perasaan kamu? Contoh kawan Tifa ni kena Aedes. Jadi perasaan adalah Sedih. Jadi sedih lah sebab tak amalkan amalan rajin ni, tak rajin nak cuci longkang, tak rajin nak buat gotong royong. Jadi adalah penyakit yang akan berjangkit. Contohnya penyakit Aedes ni. Jadi kesan pengabaian ni boleh menyebabkan penyakit. Okey, sekarang untuk akhir. Semua orang berganding bahu untuk menjaga kebersihan alam kawasan sekitar. Jadi perasaan Tifa? Jadi sebab semua orang ni dah berganding bahu, jadi kita gembira lah tengok, sukalah tengok dia orang ni dapat dapat eratkan hubungan antara satu sama lain, lepas tu berganding bahu, tolong menolong. Jadi persediaan tu akan jadi bersih, vandalism tak berlaku, dapat dicegah dan banyak lagi lah. Okey. Sekarang ada apa-apa soalan tak? Tak ada. Faham tak? Faham. Okey, sekarang
kita akan pergi ke aktiviti yang terakhir. Sekejap. Itu aktiviti kuis Kahoot. Kita jawab sama-sama boleh tak? Kita jawab sama-sama lah ni. Sekejap, cikgu telah buka. Hari tu sedap best tak main kuis hari tu? Cikgu bagi kuis kan? Siap. Buat kuis kan cikgu buat hari tu kan? Okay, sekarang kita akan buat kuis. Sekejap, cikgu tengok sekejap. Boleh tak? Semalam cikgu dah buat ni. Dia slow sikit. Assalamualaikum Cikgu Saifuddin. Sekejap cikgu nak buka kuis ni, boleh tak? Okay, kita tulis nama. Nama apa? Nama Tikva boleh? Kita buat sama-sama kuis ni. Okay. Nanti kita jawab sama-sama. Tikva pilih jawapan. Okay. Nanti cikgu tolong pilihkan untuk Tikva. Okay. Okay, cikgu baca dah. Okay, soalan yang pertama kita tengok kat sini. Okay, nilai rajin amat penting dalam hidup bermasyarakat. Mana satu? Betul ke salah? Betul. Tikva. Betul. Okay. Okay, betul. Okay, tahniah Tikva. Betul. Okay, soalan pertama betul. Okay, sekarang kita akan lihat soalan yang kedua. Okay, sekejap. Next. Okay, kita next. Okay. Soalan yang kedua. Okay, apakah perasaan gambar di bawah? Perasaan apa ni, Eva? 1, marah. 2, biru ni kecewa. Kuning gembira. Hijau sedih. Mana satu? Kuning ke merah Gembira. ke biru ke hijau? Kuning. Betul. Kunci jawapan. Okay. Gembira Okay. Okay, betul. Okay, berdasarkan gambar tersebut kita dapat lihat muka dia senyum, tak? Senyum tu maknanya gembira. Okay, sekarang kita akan tengok soalan yang seterusnya. Okay, banyak dah markah ni. Okay, sekarang kita tengok soalan yang seterusnya. Okay, apakah kesan pengabaian nilai rajin? Warna merah ni hidup aman damai. Warna biru persekitar cemah. Warna kuning tiada penyakit. Warna hijau wujud kerjasama. Mana satu? Kesan pengabaian nilai. Susah sikit ni. Mana satu Diva? Merah ke, biru ke, kuning ke, hijau? Masa nak habis ni 30 saat. Merah. 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 Okay, kita lihat Salah. Bukan. Apakah kesan pengabaian nilai rajin adalah persekitaran tercemar. Mana ada dia tak aman nilai rajin hidup aman damai, betul tak? Jadi dengan adanya nilai rajin ni,
dengan ada nilai rajin ni hidup aman damai. Tapi kalau kita abai, kita tak buat nilai rajin ni, persekitaran akan tercemar lah. Macam gambar tadi, betul tak? Gambar sampah sarap, gambar air sungai tercemar. Jadi banyak lagi lah kesan-kesan pengabaian nilai rajin ni. Okay. Sekarang kita pergi soalan yang seterusnya. Salah dah. Tak naik poin. Okay. Sekarang kita tengok soalan yang keempat. Okay. Apakah vandalism? Tadi cikgu dah terang tadi. Merah bergotong royong, biru amalan kerjasama, kuning merosakkan harta benda, hijau memukul orang. Mana satu vandalism? Kuning. Kuning. Betul. Yakin? Okay. Sekarang kita akan pilih kuning. Boleh? Boleh. Okay. Tahniah. Vandalism ni maksudnya adalah perbuatan merosakkan harta benda. Jadi kalau kita ni tiba hidup dalam masyarakat, kita tak bolehlah amal vandalism ni. Perlu hargai kemudahan yang diberikan. Janganlah kita rosakkan. Nanti kesian pula orang lain. Betul tak? Orang lain nak guna tak boleh sebab kita dah rosakkan benda tu. Okay. Sekarang kita tengok soalan yang seterusnya. Okay. Apakah perasaan kamu jika masyarakat di kawasan kamu mengabaikan sikap rajin? Kalau semua tak amal sikap rajin, apa perasaan kamu? Merah bersyukur, biru sedih, kuning gembira, hijau teruja. Mana satu? Biru. Kalau semua abai, biru itu sedih. Okey, tengok. Okey, betul. Okey, tahniah Atifah. Jika semua orang tak amal sikap rajin ni, maknanya kita sedih lah sebab macam cikgu cakap tadi kan, ada berlaku penyakit. Jadi kalau kawan kamu kena penyakit, kamu akan sedih. Lepas tu tengok persekitaran pula cemar, tak jaga elok-elok, sampah sarap banyak. Jadi tak sedap lah tengok pemandangan seperti itu. Betul? Okey. Sekarang, tahniah Atifah. Sekarang poin 3,200. Okey, soalan yang terakhir sebenarnya. Amalan rajin dalam masyarakat amat kenapa amalan rajin ni amat penting? Kalau merah mencemarkan persekitaran, biru memupuk sikap kerjasama, kuning merosakkan hubungan dan hijau membantu merebakkan penyakit. Mana satu? Merah, biru, kuning, hijau. Cikgu ulang soalan cikgu. Betul. Amalan rajin dalam soalan dia, amalan rajin dalam masyarakat amat penting kerana merah mencemarkan persekitaran, biru memupuk sikap kerjasama, kuning merosakkan hubungan, hijau membantu merebakkan penyakit. Mana satu? Warna apa? Biru. 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 Okey, betul. Okey, tahniah Atifah. Okey, amalan rajin dalam masyarakat ni amat penting kerana dapat memupuk sikap kerjasama. Betul tak? Kalau semua orang rajin, jadi mereka akan bersama antara satu sama lain. Tolong menolong antara satu sama lain. Jadi wujudlah sikap kerja sama. Okey, sekarang kuis kita dah habis. Okey, tahniah Atifah sebab dapat 3,800. Okey, daripada 6 soalan, 1 je salah. Okey, tak apa. Okay. Okay, sekarang kita sudah jaya habiskan kuis kita. Okay, sekarang kita akan tengok kesimpulan untuk kelas kita pada hari ini. Okay. Kesimpulan yang pertama adalah kita haruslah mengamalkan sikap rajin dalam hidup bermasyarakat. Sikap rajin ni amat penting. Kalau kita tak amal sikap rajin macam tadilah, kita dapat lihat kesan pengabaian sikap rajin. Banyak. Cikgu dah jelaskan 3 tadi kan. Yang pertama, apa? Kesan abai sikap rajin yang pertama. Merebak penyakit. Okay, yang kedua apa? Kedua. Persekitaran akan jadi apa? Kalau kita tak amal sikap rajin. Persekitaran akan jadi tercemar, betul tak? Berlaku pencemaran sungai, pencemaran persekitaran. Dan yang ketiga adalah berlaku vandalism, iaitu kerosakan harta benda. Kalau semua tak rajin jaga, jadi berlakulah kerosakan harta benda
dekat kawasan masyarakat kita, betul? Okay. Yang seterusnya, kesimpulan yang seterusnya adalah sikap rajin dalam hidup bermasyarakat dapat mewujudkan suasana yang harmoni. Macam tadi soalan kuis yang terakhir tadi dapat membentuk apa, Tifa? Kalau semua orang amal sikap rajin, jadi dapat membentuk sikap kerja sama, betul tak? Jadi bila semua dah amal sikap rajin akan wujud sikap kerjasama dan seterusnya, wujud suasana harmoni sebab satu tolong antara satu sama lain, dapat wujudkan hubungan baik antara satu sama lain. Okey. Okey, sekian sahaja kelas kita untuk hari ini. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya cikgu. Ada apa-apa soalan tak? Terima kasih. Tak ada soalan? Terima kasih dah. Okey, tak apa. Okey. Cikgu pun nak ucapkan terima kasih kepada Tifa sebab sudi hadir dalam gini tu. Ha? Ada Apa Tifa? latihan. Latihan. Latihan tak ada. Cikgu tak bagi ni. Hari Khamis ni ada kot. Okey. Okey. Ustaz. Okey, terima kasih. Okey. Apa khabar cikgu Saifuddin? Sihat cikgu? Cikgu Saifuddin sihat cikgu? Okey, Rahman send kat GC ya. Okey, Ustaz. Okey. Okey cikgu. Okey, kelas kita hari ni tamat Tiada apa-apa soalan boleh tanya cikgu. Okey. Okey cikgu Saifuddin, nanti saya bagi link lah untuk kelas tadi. Kalau cikgu tak dapat tengok habis. Okey go. Okey, jadi tamatkan kelas dulu untuk hari ni.